kenyataan The Sydney Morning Herald. Ini sebab sistem ekonomi Islam mengambil panduan bukan dari manusia, bukan kehendak hawa nafsu manusia, tapi dari syariat. Oleh sebab itulah sistem dia boleh bertahan sebab dia mengikut suatu panduan yang berbalik pada agama. Masya Allah. Demikian juga yang ditulis oleh seorang dari barat, dari Itali, iaitu Loretta Napioloni. Bukunya bertajuk Rogue Economics, Capitalism's New Reality. Terbitan 2008, baru sangat. Dan ini sedang meletup di Eropah sekarang, buku ini. Karangan pakar ekonomi Itali, Loretta Napioloni. Beliau mengatakan, hanya sistem ekonomi Islam yang mampu naik ke atas berdepan dengan sistem ekonomi keji. Rogue economics tu ekonomi keji yang melanda dunia sekarang. Masya Allah, Tu Haji. Satu pengiktirafan oleh pakar barat. Jika orang Islam mengatakan, oh sistem ekonomi Islam bagus, orang kata tak pelik. You orang Islam, you puji Islam, tak pelik. Tapi tidak. Orang yang tak pernah kenal Islam, tiba-tiba di kesempatan yang ada hari ini, dia nampak permata ketika semak sedang berkecamuk pada hari ini. Inilah kekuatan Islam yang sebenarnya menyebabkan kita berkata, oh, I love Islam. Aku cinta pada Islam. Sebab itulah umat Islam pada hari ini, kita kena betul-betul sayang pada agama kita. Sebab agama kita ni daripada Allah. Agama kita bukan ciptaan makhluk. Agama kita ini sebenarnya berdasarkan wahyu. Sebab itu bila kita kenal agama dengan betul, akan nampak kecantikannya, akan nampak cahaya permatanya, dan sekaligus sebenarnya dia akan dapat kita penjelaskan pada orang lain dengan cara yang begitu cantik sekali. Maka itulah isi yang berkaitan dengan tajuk Tuan Haji, iaitu permata dalam semak, insya-Allah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Tuan Haji Yaakob. Assalamualaikum. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya Pak Suman. Ya Pak Suman. Ada satu soalan. Ya. Di zaman serba moden ini, mengapa ada setengah di dalam masyarakat kita malu nak mengaku dirinya Islam? Ya. Sedangkan orang-orang di luar sana bangga kalau dirinya dapat belajar selok-belok dalam Islam. Apa kena Doktor dalam hal ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang tak berilmu, dia memang tak nampak kecantikan sesuatu yang hebat. Orang yang tak berilmu, dia tengok permata, dia kata kaca. Dia tak sedar itu permata. Bagi dia, oh lebih kurang sama macam kaca, gelas di rumah, lebih kurang sama. Sebab dia tak ada ilmu. Tapi bagi seorang yang kita kata berilmu, dia kenal malikam. Johari juga yang kenal malikam. Begitu juga dengan Islam. Kecantikan Islam ini, dia memerlukan satu kacamata untuk melihatnya. Jika tidak, mata kita kelabu terhadap Islam. Tapi bila dikenakan kacamata yang betul, dan kacamata itu bermaksud ilmu, ilmu pula berdasarkan wahyu, berdasarkan Quran dan Sunnah, itu kacamata yang betul, maka kita akan nampak Islam secara yang betul. Dan sekaligus, rasa cinta akan datang. Orang Barat, sudah pasti mereka tak kaji Quran dan Sunnah. Itu bukan kitab rujukan mereka. Tapi disebabkan kejatuhan yang berlaku, tiba-tiba satu sistem yang mereka agungkan selama ini, sistem kapitalisme, yang bagi mereka this is the best economic system in the world. Inilah sistem ekonomi yang terbaik di dunia. Tiba-tiba yang mereka imani sebagai yang terbaik jatuh. Bila jatuh, mereka terkapa-kapa. Dan ketika itulah mereka nampak bahawa di tengah-tengah kejatuhan, tiba-tiba ada satu benda sedang naik. Ini secara yang tak dirancang pun. Mereka pun tak rancang itu berlaku. Tapi nampak, ketika indeks dunia sedang jatuh, indeks saham Islam sedang naik dengan cantiknya. Apa berlaku? Itu menyebabkan mereka rasa pelik. Kepelikan itulah jadi rangsangan. Kepelikan itu menyebabkan mereka nak tahu apa dia asas pada sistem ekonomi Islam. Itu orang kafir. Tak dirancang, tapi akhirnya mereka dikejutkan untuk mengkaji. Kita orang Islam takkan nak menanti kejutan. Kita sudah beriman dengan Islam, maka kita kena mengkaji Quran dan Sunnah. Tapi saya nak mengatakan, bila kita mengkaji Quran dan Sunnah, kita kena mengkaji secara yang lengkap. Jika kita hanya mengkaji hanya di sudut fiqh sembahyang, tak nampak juga.
Tak nampak juga kecantikan Islam. Hanya sekadar mengkaji fiqh air. Air terbagi pada 4. Duk pusing kok tu saja. Tak nampak juga. Kalau sekadar fiqh ranting itu, kita kena mengkaji secara lengkap. Walaupun ada fasa-fasanya, tapi akhirnya bukan mengulangi benda sama 10 tahun dulu. Terus meningkat, terus berkembang. Dia kena berasaskan Quran sebab Quran itu lengkap. Dan dia juga berkaitan dengan isu-isu semasa dengan formula-formula yang cantik. Itulah mungkin sebabnya umat Islam sekelintirnya tak cinta dengan Islam sebab dia jahil dan dia seronok hidup dalam kejahilan itu. Waliyadzubillah. Ya. Selama ini, Doktor, siapakah yang mencampak pemata ini ke dalam semak ni, Doktor? Adakah ini angkara orang Islam sendiri ataupun orang yang musuh Islam ni, Doktor? Ya, mungkin Tuan Haji dua-dua itu benar. Ya, musuh Islam, mereka ada kegerunan terhadap Islam. Kegerunannya berdasarkan sejarah yang mereka kaji. Mereka melihat satu ketika dahulu kehebatan Islam telah menyebabkan Islam berjaya meruntuhkan Empire Rom dan Parsi. Dan kemudian ditegakkan sistem Allah di atas keruntuhan Rom dan Parsi itu. Mereka kaji sejarah dan mereka tak mau sejarah seumpama itu berulang. Maka mereka huduhkan Islam. Niat mereka daripada awal sudah jahat. Walaupun mereka tahu Islam bukanlah seperti itu sebenarnya. Sebab agama lain pun, aku nak kata pengganas, agama lain pun mengganas juga. Yahudi mengganas, Kristian pun ada mengganas, ada juga benda-benda macam tu. Tapi tak dikaitkan dengan agama. Tapi bila umat Islam buat, dia kait terus dengan agama. Tak adil. Mereka sedar, tapi mereka sengaja nampak begitu. Maka nampaklah semak. Hilang permata. Faktor yang kedua, faktor orang Islam sendiri. Orang Islam dengan akhlaknya, dengan tindak tanduknya. Memang ada umat Islam yang pengganas pun. Ada juga umat Islam yang bertindak secara melampau dan melulu. Kita tak nafikan. Tapi berapa peratus? Kita ni tak suka pun mereka. Cara umumnya, bila kita dengar umat Islam mengganas tantu hala, kita pun tak suka. Kita tak sokong mereka. Kita kata itu tak Islamik. Kita jelas dengan konsep agama kita yang menekankan keamanan, kedamaian, keharmonian walaupun dengan orang bukan Islam. Kita jelas sebab Quran dan Sunnah menyatakan tentangnya dengan jelas sekali. Lantas orang yang bertindak melampau ini berasaskan agama kononnya. Mereka tempik Allahu Akbar, mereka tempik Subhanallah sebelum mereka mengebom orang awam sebagai contoh di setengah tempat. Maka mereka itu sebenarnya melakukan sesuatu demi agama, tapi agama tak suruh buat macam itu. Mereka juga menyebabkan cahaya permata itu hilang. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Nak perbetulkan keadaan. Sebab itu hari ini kita nak melahirkan pendakwah. Tapi bukan pendakwah yang, maaf cakap, yang jumud, yang otak beku. Bila sebut bab Islam, dia tak nampak lain. Melainkan nampak janggut saja. Bila sebut bab Islam, tak nampak lain. Nampak tentang nak pakai tudung labuh saja. Kita tak anti semua itu. Tapi mereka ini tak boleh berdakwah. Sebab apa? Dia faham Islam dalam bentuk kain, tudung, dalam bentuk janggut, potong kuku. Itu saja. Sedangkan Islam, ya itu pun ada, tapi lagi luas. Kita perlukan pendakwah moden. Pendakwah moden yang faham asas-asas tentang aurat dia faham, tentang sunnah pun dia faham, tapi ada benda besar lagi dia faham. Itu tentang mencantikkan Islam di pesada dunia. Kita perlukan pendakwah macam itu hari ini, insya-Allah.